Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 2 akan membentangkan teori dan konsep politik Islam. Manusia itu tidak boleh terlepas dan berpisah dari dunia politik kerana mereka hidup dalam masyarakat yang berteraskan politik. Walaupun seseorang itu menolak sejauh-jauhnya politik itu, ia akan tetap kembali. Seseorang yang menolak untuk bermain dengan politik, dia pula yang akan dimainkan oleh politik. Di dalam Islam, politik itu bukanlah suatu pilihan kerana ia merupakan sunnah dalam agama. Pengertian istilah politik. Ada beberapa pandangan mengenai istilah politik. Dari sudut sejarah, politik ini berasal daripada bahasa Greek kuno iaitu polis yang merujuk kepada pengurusan kota Athens. Perkataan polis ini adalah satu mekanisme yang bertanggungjawab dalam menguruskan urusan pentadbiran kota. Di dalam kamus Dewan pula ada 3 makna iaitu pertama, merujuk kepada ilmu pengetahuan seseorang berkenaan cara pemerintahan, ilmu siasat dan ilmu kenegaraan. Yang kedua pula, politik ini juga bermaksud segala sesuatu berkenaan pemerintahan sesebuah negara atau hubungannya dengan negara lain. Yang ketiga pula ialah kelicikan, muslihat atau tipu muslihat. Istilah politik dalam kamus bahasa Inggeris ada 3 makna. Yang pertama adalah the activities of the government or members of law-making organisation or people who try to influence the way a country is governed. Dalam bahasa Melayu, ia bermaksud kegiatan pemerintah atau ahli pertubuhan undang-undang atau orang yang cuba mempengaruhi cara sesebuah negara ditadbir. Makna yang kedua pula ialah the job holding a position of power in the government. Di dalam bahasa Melayu, ia bermaksud pekerjaan yang berkuasa di dalam pemerintahan. Yang ketiga pula ialah the study of ways in which a country is governed. Dalam bahasa Melayu, ia bermaksud cara-cara bagaimana sesebuah negara ditadbir. Kamus Bahasa Arab. Politik di dalam bahasa Arab ialah siasat. Kata terbitan sasa, yasusu, siasat. Di sini ada 4 makna. Yang pertama adalah menjalankan urusan ternakan dan menjaganya. Yang kedua pula ialah menjalankan urusan pentadbiran atau kaum. Yang ketiga adalah pemantapan ilmu pengetahuan berhubung aspek pengurusan dan pentadbiran negara sama ada dalaman dan luaran. Yang keempat pula adalah mengurus sektor kehidupan awam secara adil dan konsisten. Secara khususnya, makna politik di sini merujuk kepada golongan Badui yang tinggal secara berkelompok di sekitar semenanjung Tanah Arab, yang mana pengurusan hal ehwal kabilah dan pentadbiran penternakan merupakan suatu hal yang amat penting dalam kehidupan mereka. Melalui pengertian ini dapatlah difahami bahawa skop politik itu amat luas kerana ia mencakupi seluruh aktiviti manusia dalam menjalani kehidupan mereka. Terdapat pelbagai pandangan yang mengaitkan skop politik dengan aktiviti manusia. Antaranya ialah skop politik ini adalah tertumpu kepada pengurusan sesebuah negara yang menjurus kepada pengawalan aktiviti manusia agar tidak melampaui batas hingga boleh menimbulkan permasalahan dalam masyarakat. Ada juga yang berpendapat bahawa skop politik itu meliputi pengawasan terhadap tabiat manusia yang tamak dan yang tidak pernah merasa puas, terutama dalam menguasai sumber ekonomi. Jadinya skop politik di sini merangkumi semua aspek yang melibatkan tingkah laku manusia dalam usaha memenuhi keinginan dan cita rasa mereka. Di dalam Islam pula, skop politik ini bukan hanya tertakluk kepada aktiviti lahiriah sahaja. Akan tetapi, ia juga melibatkan faktor dalaman iaitu niat ketika melaksanakan sesebuah pekerjaan. Teori politik Islam. Pada zaman awal Islam, tiada sebarang teori politik yang khusus yang dikemukakan oleh Nabi Muhammad SAW. Di dalam Al-Quran juga tidak ditampilkan secara khusus mengenai teori politik. Apa yang dijelaskan ialah dalam Al-Quran itu ada beberapa peraturan asas mengenai kepimpinan yang harus diberi perhatian oleh umat Islam. Begitu juga dengan sunnah, apa yang kita boleh rujuk ialah mengenai cara pengurusan politik Nabi Muhammad SAW dalam pentadbiran negara. Islam bukanlah agama yang mengutamakan kerohanian semata-mata.
semata, tetapi ia juga menggabungkan dunia dan akhirat sebagai suatu gagasan bersepadu yang tidak boleh dipisahkan. Hal ini juga kerana dunia adalah asas penting untuk mencapai kecemerlangan di akhirat. Konsep atau wadah pemikiran iaitu fikratul ammah yang berhubung satu perkara tertentu, dan konsep politik ini sangat dikehendaki oleh Islam. Objektif konsep politik Islam adalah untuk menjaga kepentingan agama dan juga pengurusan dunia yang melibatkan kerajaan dan juga rakyat. Al-Quran sudah pun memberi petunjuk dan serta memberi objektif di dalam pentadbiran untuk sentiasa adil ketika memegang amanah pentadbiran. Surah An-Nisa ayat 58 hingga 59 ada menyatakan supaya memberi amanah kepada yang ahli. Yang kedua, menjalankan pentadbiran secara adil dan juga saksama. Yang ketiga, memastikan umat Islam ini supaya patuh kepada perintah Allah dan Rasul dan mengikut ketetapan oleh pemerintah. Dan yang keempat, menyeru supaya kembali kepada Allah dan Rasul jika berlaku pertikaian di dalam masyarakat. 29 ada menyatakan bahawa sesiapa yang menjadi pemimpin mestilah bersikap lemah lembut, mesra rakyat dan mengelakkan sebarang tindakan provokasi yang boleh menyebabkan kurangnya keyakinan rakyat terhadap pemimpin. Ciri utama yang perlu kita fokuskan ialah kemampuan untuk mempertahankan wilayah jagaan daripada sebarang ancaman musuh dan mampu membangunkan wilayah pemimpinnya supaya rakyat mendapat hak yang sewajarnya. Sistem politik Islam ataupun legal institution dalam sistem politik ini dikenali sebagai sistem khalifah yang bermula di Muktamar As-Saqifah yang diadakan di Dewan Banu Sa'idah pada 12 Rabiul Awal selepas kewafatan Rasul. Dan peristiwa ini memberi kesan politik dan membuka ruang kepada orang Islam dalam urusan politik. Istilah khalifah ini digunakan sebagai pengganti Nabi di dalam pentadbiran. Untuk prosedur pelantikan khalifah ini mestilah dalam persetujuan golongan al-halil wal qaid, seperti mana Abu Bakar melantik Umar. Dan sistem khalifah ini memerlukan sistem bai'ah dan juga sistem syura yang di mana dilakukan oleh persetujuan umum. Kriteria yang perlu ada di khalifah ini adalah adil, berilmu, berpandangan jauh, tidak cacat, sempurna panca indera, sikap kepahlawanan dan juga bangsa Quraisy. Visi dan misi politik Islam. Visi ialah gambaran idea berhubung sesuatu hasrat dan rancangan yang ingin dicapai. Dan misi pula adalah berfungsi sebagai medium penggerak ke arah pelaksanaan sesuatu visi agar objektif yang diinginkan itu dapat dicapai. Visi misi merupakan dua instrumen penting dalam wadah politik sesuatu bangsa atau negara. Keunikan prinsip Islam iaitu ad-din wa ad-daulah sentiasa tercabar oleh sikap dan tindakan sebahagian penganut agama itu sendiri yang berfikiran sempit. Pemikiran-pemikiran seperti ini akan membantutkan ciri-ciri rahmatan lil alamin yang dibawa oleh Rasulullah SAW sebelum ini. Visi dan misi politik Islam yang pertama adalah apabila Rasulullah SAW merancang untuk membentuk sebuah negara Islam bagi melindungi umat Islam yang tertindas di tanah mereka sendiri, dan ianya telah berjaya pada suku akhir tahun 622 Masihi. Misi pertama politik Islam adalah pembentukan negara Madinah. Pembentukan negara Madinah bukanlah satu miracle, tetapi berlaku setelah melalui beberapa siri rundingan yang boleh dianggap sebagai misi penggerak ke arah pelaksanaan visi tersebut. Khalifah juga mempunyai misi dan visi yang tersendiri dalam melaksanakan tugasan kepimpinan. Ketepatan visi dan keberkesanan misi yang dilaksanakan itulah membuatkan Islam berkembang ke seluruh dunia. Persepsi politik Islam. Dalam sejarah Islam terbukti bahawa politik menjadi isu besar di kalangan umat Islam itu sendiri dan masing-masing terlibat secara aktif dalam sektor politik. Dan yang kedua, umat Islam mempunyai sensitiviti yang kuat terhadap politik. Ini menyebabkan mudah munculnya perselisihan faham. Kata Abi Al-Hasan Al-Asy'ari, perpecahan yang paling serius di kalangan ummah adalah disebabkan faktor politik. Malah merupakan yang terawal berlaku selepas kewafatan Nabi SAW.
Perpecahan yang berlaku selepas kewafatan baginda SAW menimbulkan fitnah yang besar yang mengakibatkan kemusnahan gagasan satu ummah yang diasaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Pada zaman sekarang, kejahilan pengamal politik Islam sudah menyamai prinsip politik yang diasaskan oleh Machiavelli, iaitu the end justifies the means. Prinsip yang diasaskan oleh Machiavelli ini iaitu tidak memperdulikan apa yang digunakan, yang diutamakan adalah hasil yang diperolehi, sehingga banyak jalan yang dihalalkan demi mencapai matlamatnya tanpa memperdulikan batasan moral. Para ulama telah mengemukakan beberapa pandangan dan saranan kepada pemimpin politik Islam, iaitu 3 saranan. Yang pertama, pemimpin haruslah sedar tentang hakikat perjuangan sebenar Islam. Dan yang kedua, mempunyai visi yang jelas tentang objektif yang ingin dicapai. Dan yang ketiga, mempunyai misi yang mantap, praktikal dan rasional. Segala saranan yang telah digariskan bagi membolehkan cita-cita politiknya terlaksana dan tidak tersasar daripada siasah asy-syar'iyyah. Seterusnya, dunia barat juga mengalami konflik di dalam politik sehingga menyebabkan pemisahan kuasa, iaitu urusan negara dan juga urusan agama. Bukanlah agama dan dunia tidak boleh diselaraskan, akan tetapi pemimpin itu sendiri yang gagal mensinonimkan kedua-dua aspek tersebut dalam pentadbiran. Bagi umat Islam, konflik pertindihan di antara urusan agama dan dunia tidak wujud kerana tujuan kepimpinan politik itu adalah untuk merealisasikan tuntutan agama. Pola organisasi politik Islam. Yang pertama, pola organisasi politik Islam dilihat mula berubah apabila sempadan wilayah negara Madinah berkembang akibat aktiviti dakwah dan juga ghazwah. Dan yang kedua, pola organisasi politik Islam disusun mengikut pertambahan jumlah penduduk yang terdiri daripada pelbagai kaum dan bangsa. Yang ketiga, perubahan struktur organisasi politik di zaman Umayyah, ia dilihat masih minimum jika dibandingkan dengan zaman Abbasiyah. Dan yang terakhir, zaman Abbasiyah seolah-olah berlaku transformasi sistem pentadbiran daripada Arab kepada Parsi. Perkembangan yang menarik dalam zaman Abbasiyah ialah wujudnya hubungan yang baik di antara golongan pemerintah dan cendekiawan Islam. Antara ulama yang terlibat dalam membantu khalifah menyusun struktur pentadbiran negara iaitu Imam Abu Hanifah An-Nu'man dengan kitabnya Fiqh Al-Akbar, dan yang kedua Imam Malik bin Anas dengan kitabnya Al-Muwatta, dan yang ketiga Imam Asy-Syafi'i dengan kitabnya Ar-Risalah dan Al-Um. Sekian daripada kami, terima kasih.